Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali dalam sesi temu bual Mega Live kita pada malam ini dan saya, klien account eksekutif Aman di Mentorship Spire yang akan membantu anda di luar sana untuk mencapai 1 juta yang pertama dalam tempoh 6 bulan ke setahun. So, pada malam ini saya ingin kongsikan orang kata inspirasi kepada anda semua dengan menemu bual Puan Nur Syafiqah Mat Saha, pengarah urusan kepada Pika Empire Sendirian Berhad. So banyak sebenarnya inspirasi-inspirasi yang tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ini akan dapat daripada perkongsian beliau. So saya tak nak buang masa anda. Saya tahu anda semua sudah excited dan bersedia dengan pen dan nota untuk catat input-input yang akan diberikan daripada Puan Nur Syafiqah ini. So saya tak nak buang masa anda. Mari kita persilakan Puan Nur Syafiqah. Hai, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Puan Hai. sihat? Puan sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ada di mana sekarang ni Puan? Sekarang ni saya ada dekat office saya dekat Platinum Walk, Setapak KL. Oh, di Setapak Kuala Lumpur sahaja. Amazing Puan. So hari ni apa perasaan Puan berada dalam sesi temu bual Mega Live? Super excited. Excited? Ada nervous ke tu? Alhamdulillah. Ya? Ada nervous sikit ke tu? Nervous jugalah. Bukan sikit, banyak. Oh, okey. Tak apa Puan, kita sebenarnya dalam platform ini hanya untuk memberi inspirasi kepada orang-orang yang menonton kita pada malam ini. So saya nak Puan kongsikan sedikit orang kata latar belakang Puan. Apa yang Puan usahakan di dalam di dalam perniagaan sekarang ini? Okay, hai. Assalamualaikum. Saya Nur Syafiqah binti Mat Saha. Dikenali sebagai Senzi Pika. Kepakaran saya adalah membantu orang di luar sana menjadi pendapatan sehingga 6 angka dengan produk-produk dahsyat. Sebelum ni sebelum ni saya adalah seorang digital designer di Kuala Lumpur, di Bukit Bintang. Di syarikat antarabangsa yang berpangkalan di Kuala Lumpur lah. I see. So di mana titik mulanya Puan nak berbisnes ni? Kalau dulu Puan kata Puan adalah bekerja tetap. Oh, kerja tetap tapi hutang banyak. Amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Oh. Itu yang bermulanya saya buat bisnes. So saya rasa orang-orang yang sedang menonton kita pun sebenarnya ada di antaranya yang menghadapi masalah yang sama. Betul tak Puan? Betul. Boleh cuba Puan kongsikan bagaimana cara Puan bermula dengan permasalahan-permasalahan ini. Sebab orang-orang di luar sana ni ada yang merasakan bila dia dalam satu permasalahan tu dia akan stuck di situ. Dia dah tak tahu dah mana dia nak tuju. Tapi kalau macam Puan bangkit, Puan cuba nak ubah. So boleh tak Puan kongsikan sedikit dengan kita semua? Boleh. Pertama sekali masa tu saya ceritakan saya mula-mula ya. Silakan Puan. Masa tu saya tahun 2018. Saya ingat saya memang terlampau tertekan. Masa tu saya dah dekat company tu saya dah 7 tahun. Saya bekerja sebagai digital designer. Tapi kenaikan dia sikit. Dalam 200 macam tu. Jadinya itu pun setelah 5 tahun saya kerja. Kenaikan gaji sikit. Lepas tu saya punya hutang pula bertimbun-timbun. Hutang kad kredit, hutang bank, hutang loan kereta. Ya Allah. Saya ada 10, dekat 10. Dekat 10 kad kredit. Jadi total. Lepas tu dengan pinjam mak lagi. Total dalam 250,000. Kambing biri-biri anak sudah datang dari Jawa. Mana kau nak lari bawa duit tu ke mana? Buai laju-laju, buai sampailah pokok sana. Duitku beribu semua entah ke mana. Dekat 250,000 saya punya hutang dan memang masa tu sangat tertekan. Saya ingat lagi, Allah ya Tuhanku, nak beli susu anak pun berkira-kira tau. Allah. Nak pergi kerja duit tak ada. Duit, di mana kau duit? Duit. Nampak je, orang nampak macam bestnya, nampak macam masyur lah. Memang
Yelah kerja dengan orang putih. Jadi nampak macam orang luar nampak macam kita ni macam masyuk sangat lah. So memang tertekan sangat sampaikan saya nak bagi emak duit pun tak boleh. Ni hutang, ni kita punya gaji ni 3,000 lebih. Tapi kita punya hutang tu nak kena bayar tiap-tiap bulan 3,800. Kurang tau, kurang. Jadinya Maknanya gaji puan saya itu memang kurang tertekan. daripada komitmen puan. Ya, betul. Kiranya komitmen puan tu lebih lah Nak pergi sebenarnya. kerja pun duk ni. Macam dia? Kiranya komitmen puan itu terlalu tinggi sampaikan yang gaji puan ni tak cukup untuk menampung. Ya, betul. Betul. Masa tu saya ingat lagi saya punya kawan, dia bagi kad kredit dia dekat saya. Dia cakap, Pika, Nala kau pakai dulu. Nanti ujung bulan kau bayar lah. Dia tahu saya ni hutang kad kredit banyak dan dia percaya dia bagi kepercayaan kat saya. Dia bagi saya satu kad kredit dia. Dia suruh saya pakai untuk beli susu pampers anak, untuk makan, untuk duit minyak pergi kerja. So saya tak boleh tahan. Daripada situ jadi macam yelah kita asyik nak minjam jadi macam sangat tertekan. Dan saya tengok scroll dekat Facebook, saya terjumpa Dr. Azizan masa tu. So dari tengah viral Facebook 2018. jumpa Dr. Azizan ni? Yes. Betul. So saya tanyalah dekat kawan saya, siapa ni? Dr. Azizan. Dia cakap, ni lah kalau nak berniaga, carilah Dr. Azizan. Cakap, oh ya ke? Lepas tu saya okay. Saya punya mindset ni, orang yang buat bisnes, dulu kesiannya dia tak dapat kerja, kena buat bisnes, mesti kesian dia hidup dia. Saya ingatkan orang buat bisnes ni kesian tau. Rupanya saya yang kesian. Sebenarnya puan yang kesian pada Betul. waktu itu. Orang-orang yang buat bisnes ni pandang puan, ya Allah kesiannya dia kena bekerja Ya. siang malam, gaji tak cukup. Ya, betul. Saya fikir, sebab apa? Saya tengok kan, time tu saya kerja kat Bukit Bintang, saya lunch dekat Pavilion dan saya tengok kenapa orang ni tengah-tengah bulan pun boleh shopping, akhir bulan pun boleh shopping, boleh relax-relax dengan family, bawa family dia. Dia beli Gucci, Prada, macam-macam lagi kan. So jadi macam, dia ni buat apa ni? Rupa-rupanya, so saya, masa tu lah, saya scroll Facebook, nampak, jutawan umur 19 tahun. 20 tahun dia jadi jutawan. Cakap, diorang ni buat apa? Jadi jutawan ni. Rupa-rupanya berniaga. Barulah saya tahu yang berniaga ni rupa-rupanya boleh jadi jutawan. Saya ni masa duitan sikit dan boros. Jadinya macam, wah, gitu. Okay, so bila saya dapat tahu yang buat bisnes boleh jadi jutawan, perkara pertama yang saya buat adalah saya cari ilmu. Time tu saya kena doc. Time tu doc tengah famous time tu. Orang cakap pasal negatif-negatif pasal dia, tapi saya cakap tak mungkin. Sebab dia dah buat, dah ramai. Dr. Azizan ni dah ramai create result jadi jutawan. So saya lantaklah orang cakap negatif ke apa ke, saya tetap nak jadi anak murid dia. So daripada situ lah 2018, saya ingat lagi, Januari 2018 saya masuk Business Grow. Itu permulaan. Lepas tu saya masuk IMKK. Masa tu mula-mula saya ingatkan saya ni nak, saya ni nak, kita ni nak, dah lah kita banyak hutang, kita nak settlekan hutang kita dengan cepat, memang nak kena buat bisnes. Dan saya masuk MKK tu memang ingat nak dapat ilmu bisnes, tapi rupa-rupanya kepala otak saya ni dicuci, kolam jiwa saya dicuci, Allah Akbar. Balik itu saya tak pernah saya minta maaf kat mak saya, minta maaf dekat saya punya suami. Saya punya hubungan kekeluargaan sangat erat. Dah jadi, faham tak, kita nak pergi cari ilmu bisnes, tapi dapat sekali ilmu akhirat sekali. Ya Allah, memang. So kira puan dapat package lah ni dengan Richwork? Yes. Dengan layanan Richwork dekat kami. Masa tu saya ingat
Masa saya mula-mula ni macam terperanjat sikit tau. Sebab kita ni bukan dalam bidang bisnes dan bukan ada kawan-kawan orang macam tu. So masa saya masuk je dekat seminar tu, ada kawan saya sebelah. Dia cakap, yang ini jutawan yang ni. Dia apa, buat chat apa. Kan ada yang dia tolong-tolong tu. Macam mana? Alah, yang susu kerusi. Kru saja. Susu kerusi. Jadi, ya jadi kru. Jadi kru. Kawan saya cakap, diorang ni semua businessman, businesswoman. Diorang ni buat bisnes juta-juta. Tapi diorang humblekan diri jadi kru. Oh, dia ke? Saya macam terperanjat. Dia punya culture dia lain sangat. Dan saya banyak belajar dengan Richwork. Dan Dr. Azizan memang Allah Akbar. Terlalu banyak Saya tak tahu kalau... yang diberi kepada puan lah ni maknanya. Ya, betul. Saya tak tahulah kalau saya tak jumpa Dr. Azizan masa tu. Saya mungkin. Saya boleh jadi gila, saya ada sakit jantung, rumah tangga saya musnah. Saya anak tunggal dan saya tak dapat bagi mak saya sesuatu yang boleh dibanggakan. Mungkin itulah saya rasa masa tu macam Allah. Tak boleh nak. Rasa nak nangis, tak boleh. Tak boleh ingat balik. Ya Allah. Apa sebenarnya kalau puan boleh kongsikan dengan kita bila puan decide untuk bina bisnes berjaya ni, apakah sebenarnya big why puan yang ada dengan puan sebenarnya untuk drive puan untuk ubah kehidupan puan? Mak saya, anak saya. Itu adalah big why. Masa saya muda, umur dalam 21, 22, saya buat part time. Designer juga, buat kerja part time. Dalam saya punya income masa tu 20,000, 15,000 macam tu sebulan. Tapi saya memang boros, saya tak ada ilmu untuk menyimpan, tak ada orang ajar, tak ada. Benda-benda macam ni tak ada orang ajar. Jadinya saya boros. Dan membuatkan lifestyle saya memang, yelah bila kita dah selalu beli-beli barang-barang mahal, lepas tu makan pun makan sedap-sedap. Jadi bila tiba-tiba masuk ke kerja yang gajinya hanya 3,000 dan tak ada jadi macam tak boleh nak macam tak boleh orang kata. Jadi hutang kat kredit. Situasi tu. Ya, betul. Situasi tu jadi macam ya Allah. Dan kebetulan pula saya bercinta kejap, lepas tu terus kahwin. Dan terus dapat anak. Terus mengandung dapat anak. Jadinya dah lah hutang banyak. Lepas tu Allah bagi rezeki anak tu alhamdulillah. Tapi saya sebagai ibu tak boleh nak bagi keselesaan ke anak saya. Ya Allah, ya Tuhanku, saya ingat ya Tuan Amal, saya umur anak saya tu 1 bulan setengah, saya bawa dia keluar, saya cakap dengan dia, bang, minta maaf, mami tak dapat belikan abang mainan. Walaupun RM10. Saya jadi macam, ada lagi. Lepas tu tuan, saya cakap macam tu, nak balik ni daripada keluar beli barang. Kebetulan tiba-tiba ada satu mainan bola dekat belakang kereta saya. Agaknya ada orang beli dan jatuh dekat belakang kereta saya. Kami kutip, saya cakap, ya Allah bang, mami baru cakap Allah dah bagi terus kat kamu. Itulah mainan pertama yang anak saya dapat. Amazing puan, amazing. Kadang-kadang rezeki tu datang tak terduga puan, kita tak tahu. So dengan kesungguhan sebenarnya Allah tu berikan ganjaran kepada kita. Betul-betul puan? Betul. So sebenarnya Ya, teruskan puan. Ya. Teruskan. Dia kena ada kehendak. Bila kita rasa bengang yang terlampau. Saya sangat terlampau. Saya tertekan dengan hidup. Saya punya masa tu bila kawan saya pun macam, yelah bila kita dah serabut ni, kita tak rasa nak bersosial dengan diorang.
kita jadi macam tersorok seseorang dan banyak fikir dan membuatkan saya macam tak boleh jadi. Bila saya masuk ke Dr. Azizan cakap ni, kalau sekarang ni kamu tak ada tindakan, 10 tahun akan datang pun kamu tetap akan berada di tempat yang sama tanpa tindakan. So daripada situ saya fikir, tak boleh jadi ni. Kalau saya dah 7 tahun bekerja kat sini. 7 tahun aku bekerja dekat sini, tapi aku punya kenaikan sikit, aku punya hutang makin banyak, aku tak dapat settlekan hutang tu, tak boleh jadi. Time tu juga tuan, saya 24 jam, saya resign 24 jam. Oh, Saya wow. buat bisnes. 24 jam Puan resign. Disebabkan dah dapat grant daripada program-program yang anjurkan lah ni. Ya. Betul. Saya ingat lagi saya mulakan bisnes saya pada tahun, kan kita dah 2018, bila dah banyak sangat ilmu, dia jadi kadang-kadang, sebab kita tak pernah niaga, dia tiba-tiba jadi macam hang sikit lah kepala otak ni. Macam mana nak buat ni? Saya ingat kata-kata doktor cakap macam ni. Kalau kita nak belajar, kalau pelajaran yang paling apa orang cakap, senang lah. Kita jadi ejen orang lain. So kita akan dapat pengalaman kat situ. So pada 2019, saya ingat lagi saya keluarkan duit, saya pakai duit anak saya, pakai duit pampers anak saya, pampers susu anak saya RM147.80. Ingat lagi ni Saya Azad. masuk. Ya. Saya masuk jadi ejen Datuk Ali Syukri tu. Daripada ejen tu, saya kembangkan. Saya ikut apa yang doktor ajar. Kembangkan duit. Saya tak nak hutang lagi. Saya cakap macam orang lain, mentaliti orang lain. Masa mula-mula dululah saya pun fikir kalau nak buat bisnes ni kena ada duit yang banyak. Kena buat loan. So, Dr. Azizan cakap, guna apa yang ada kat tangan. So saya gunakan duit pampers anak saya gunakan duit yang kita nak belikan pampers susu anak saya tu, saya melabur dekat jadi ejen. Saya gandakan, ya Allah ya Tuhanku, masa tu saya seminggu, saya 3 kali restock, barang tak sampai habis. Saya gunakan sebiji ilmu yang dok ajar. Sebiji saya gunakan. So jadi makin lama makin so dekat situ alhamdulillah. Thank you. Dekat situ saya catat. Duit keluar, duit masuk. Okey, hari ni berapa? Dan saya pun dok cakap kita kena tahu berapa duit masuk. Sebab kita jangan jadi bisnes yang bisnes sekadar bisnes. Faham tak yang ayat saya macam ni dia cakap kalau kita tak trace bisnes kita, dia takkan pergi jauh. Ya, betul. Kalau kita tak structure semua, dia memang takkan grow lah. Dia akan kat situ je. And somehow saya rasa Puan akan setuju dengan saya bila saya kata dalam kita nak grow atau structure company tu, kita perlukan ilmu. Betul-betul Puan? Betul. Sangat penting ilmu. Even saya sendiri dulu sebelum jadi designer, saya sendiri kena pergi belajar cari ilmu untuk jadi designer. Pergi college. Jadi bagi saya, kalau untuk saya menceburkan bidang bisnes, saya kena ada ilmu bisnes. So pertama sekali kena cari orang yang dapat ajar kita lah. Mentor yang boleh ajar kita ilmu-ilmu bisnes, dan supaya kita ni bila kita buat bisnes kita tak langgar dinding. Maksudnya saya nak kurangkan kerugian. Saya tak nak rugi banyak. Saya nak kurangkan, kalau boleh saya tak nak rugi. Macam tu lah. Tapi macam biasalah. Dalam bisnes ada untung rugi. Tapi selagi kita boleh kurangkan kerugian tu, kita invest kat ilmu. Faham tak cakap? Betul. So saya rasa selain daripada kita invest dekat ilmu, sebenarnya kalau Puan sendiri dah invest pada ilmu ni, dan secara automatik Puan sekarang berada dalam circle Titan. Circle tu sebenarnya sangat memainkan peranan. Betul-betul Puan? Dia secara tak langsung menjadi support system kepada Puan.
Ya, betul. Masa masa 2018, Dok cakap circle kita, kalau nak tengok income kita, tengok circle kita. Dan That's saya right. masa tu, saya punya kawan-kawan kebanyakannya 3,000 lebih, 5,000, macam lepas tu, saya masuk bisnes, saya punya kawan-kawan time tu, dia punya circle 20,000 lebih, dia punya 20,000 lebih. Apa yang dia orang dah ada, saya pun begitu juga. 10,000, Betul. 20,000 gitu. Kita akan influence dengan orang yang berada di sekeliling kita. Itu pentingnya sebenarnya, Ya. kita tahu kat mana kita nak letak diri kita. Kalau kita nak berjaya, kita kena cari orang yang berjaya. Macam selalu Tuan Hafiz ataupun VP-VP selalu share, Datuk Wira sini, kalau kita nak wangi, kita kawan dengan orang yang jual perfume. Betul-betul Puan? Betul. Saya setuju. So Puan, kita dah cerita dah ni, Puan dah bagi input-input macam mana sebenarnya apa yang drive Puan untuk bina bisnes berjaya. Tapi saya nak Puan kongsikan dengan kita semua yang sedang menonton pada malam ini, apakah wins terbesar yang Puan telah kecapi sepanjang Puan berada dalam Circle Titan ni? Allah Akbar, banyak sangat. Saya dah Circle Titan ni, energy dia sangat amazing lah bagi saya. Memang terlampau, hari-hari ada win dan hari-hari kita rasa bersemangat, high energy. Dalam bisnes, dari saya nampak dalam bisnes yang paling penting adalah kita punya diri, high energy kita sendiri. Kalau energy kita low, automatic kita punya income pun low. Tapi dekat dalam Titan ni, dia punya bakar dia, ya Allah, ya Tuhanku, terbakar rentung saya. Hari-hari ada win baru. Dan apa win yang saya dapat sepanjang. Mula saya jadi spire tau Tuan. Terbaik. Saya spire dulu. Lepas tu sebulan spire, 2 bulan. 2 bulan saja dalam Spire. Apa dia Tuan? Terbaik. Kira fasa-fasa ni Ya, sebenarnya 2 dalam bulan spire, saya terus dengan Titan. fasa-fasa dan perniagaan Ya, ni ada banyak. betul. Kena ikut satu persatu. So Puan sini telah bermula dalam Circle Spire dan upgrade diri Puan kepada dalam Circle Title. Betul-betul? Apa perbezaan tu Puan? Sangat berbeza lah. Satu yang paling bestnya dekat dalam Titan ni, saya suka sebab saya dapat ilmu yang sangat-sangat berharga bagi saya. Bila saya dapat belajar secret tu, kat dalam Titan ada secret chat. Saya dapat belajar dia punya macam Tuan Sabela mau masak dan Titan-Titan lain yang buat puluhan juta, 100 juta kan Tuan Sabela. Saya dapat belajar secret dia. Ya, dan lagi satu, dog guide rapat-rapat. Jika Bika kamu buat macam ni, kamu buat macam ni, kamu akan dapat macam ni. Kamu buat aja. Jadi macam sebab kita dah tahu ilmu yang dok bagi ni memang proof, jadi kita follow je. Tak payah nak fikir-fikir dah. Kita dapat 101 dengan dok, jadi macam faham tak? Dok yang ubah saya jadi macam lagi So, dapat face to face dengan dia. Jadi kita kena yakin dan trust the process. Kita ambil saja, jangan fikir yang lain-lain. Ada orang kata reason kenapa Datuk Wira sendiri suruh kita buat macam ni sebab dia punya profil ni dah tak terhingga dah sebenarnya. Dia pegang ramai usahawan-usahawan yang telah berjaya. Betul. Sebab kenapa kita nak fikir-fikir? Tak payah nak fikir-fikir lagi sebab dok dah buat, dah tunjukkan result. Ramai anak didik dia yang dah berjaya. Kenapa kita nak follow je? Bagi saya, untuk kita capai sesuatu, kita kena ada pengalaman. Baru kita dapat belajar, betul tak? Tapi apa kata kita nak cepat, kita belajar daripada pengalaman orang lain. Kita ada mentor yang dah guide ramai orang, yang kita just follow je dia. Senang. Tak payah nak tunggu berpuluh tahun baru jadi tawan, tak ada. Ini setahun pun boleh jadi tawan. Macam tu lah bagi saya lah. Dan bestnya bila kita dapat belajar dan Circle Titan ni kita dapat belajar apa mana silapnya, mana yang yang betul, mana yang tak boleh kita buat.
So kita boleh belajar daripada situlah. Saya Betul. banyak belajar daripada kesilapan online. Betul, sebenarnya dalam Richwork ni bila orang-orang di luar sana ya Puan, kalau mereka join ke dalam Richwork, sebenarnya kita mengajar melalui pengalaman. Kita dah banyak profil-profil yang proven result sebenarnya. So kita ajar orang-orang di luar sana, kita guide satu persatu. Jangan orang kata tersilap langkah ataupun kita skip satu langkah pun kita takkan benarkan untuk dia skip, sebab semuanya ada proses. Betul-betul Puan. So tadi Puan masih lagi ni hutang saya. Masih lagi belum share. Berapa sale Puan setakat November ni Puan? Boleh tak share dengan kita semua pada malam ni? Setakat November saya dah capai Alhamdulillah 2.3 juta. Terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Saya bangga sebenarnya dengan Puan. Berkat ajar Dr. Azizan, tim Richwork yang banyak bantu. Ya, saya faham. Tapi betul Puan. Bukan senang sebenarnya kita nak pecahkan rekod sale 1 juta tu sebenarnya kalau kita sendiri tak ada orang kata drive, kalau kita sendiri tak ada tindakan untuk kita buat secara luar biasa. Kalau kita setakat buat orang kata apa macam Datuk Wira selalu cakap, buat bisnes sekadar untuk isi masa lapang, memang kita tak akan dapatlah capai target sale 1 juta yang pertama. And amazingly, Puan dah capai pun 2 juta Puan. Terbaik Puan. Terima kasih. So Puan, saya nak minta sedikit pandangan ataupun advice Puan kepada orang-orang yang sedang menonton kita ni untuk bina bisnes berjaya tu bagaimana? Apa advice Puan sebenarnya? Adakah mereka perlu menjadi mula-mula sekali dah kena jadi founder atau build satu company yang besar atau create satu produk yang luar biasa ataupun bagaimana Puan? Ada tak advice untuk mereka yang sedang menonton kita ni? Saya suggest diorang belajar dari zero. Maksud dia jadi dropship ke, jadi agent ke, gitu. Jangan terus jadi founder sebab saya, Tuan, saya lupa nak cakap. Dulu saya pernah ada satu produk saya sendiri. Dan bila jadi founder, orang fikir kan founder, nak jadi founder dah boleh jadi kaya. No. Tak semua founder boleh terus bila jadi founder je terus jadi kaya. Tak ada. Itu mentaliti yang salah. Dia jadi agent. Tuan, saya master stokis tau. Ini bukan produk saya. Betul? Saya hanya master stokis. Jadi kenapa kita nak fikir-fikir pasal production? No. Bagi saya, kita just marketing. Kita buat marketing, kita buat duit. Yang penting bisnes ni kita nak duit, betul tak? Betul. Jadinya tak kisahlah produk mana pun, jadi kita buat duit. Itu yang paling penting bagi saya lah. Selain daripada kita kena ada satu target yang apa yang kita nak Puan, adakah Puan setuju dengan saya macam tadi kita berborak, ilmu dan bimbingan itu sangat-sangat penting dalam kita untuk memulakan bisnes yang berjaya? Ya, saya setuju. Ilmu dan mentoring memang paling penting untuk capai result dengan cepat. Bagi saya itulah. So first, kalau saya tahu dekat saya rasa memang time-time COVID ni tak ramai orang yang ada modal. Richwork dah bagi yang terbaik. Diorang ada bagi kelas yang free. Jadi kenapa tak ikut? Ikut je. YouTube ada, dekat Telegram pun ada. Bagi saya kita sendiri kena cari ilmu tu. Pergi kat diorang. Kalau tak tahu, just PM diorang je. InsyaAllah diorang akan bantu. Macam tu lah. Saya bermula pun macam tu lah. Saya bermula dengan Richwork. Saya PM Daripada dia, Facebook. saya nak. Ya. Daripada Facebook. So memang semua ni daripada dengan tangan. Sekarang ni zaman teknologi, digital. Dekat rumah pun boleh belajar. So tak payah nak pergi kelas, nak pergi keluar ke travel jauh-jauh untuk pergilah. Kat rumah pun kita boleh dapat ilmu dengan melalui telefon. Gitu. Betul Puan. Saya sangat setuju. So kepada anda di luar sana yang orang kata mungkin telah dapat sedikit inspirasi ataupun input daripada Puan Nur Syafiqah sendiri, apa kata anda semua tanya diri anda, apakah kemahuan anda? Apakah tindakan pertama yang akan anda lakukan selepas sesi temu bual ini?
So saya rasa sangat-sangat terinspirasi dengan kisah-kisah yang apa orang kata Puan Nur Syafiqah telah share dengan kita bagaimana dia memula, dia bekerja tapi gaji yang dia ada tu orang kata kurang untuk membayar segala komitmen dia and dia stuck dan dia berjaya sekarang overcome masalah yang dia ada. So it's really amazing for me Puan Nur Syafiqah, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian Puan ini dan orang kata terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama dengan kita semua hari ini untuk sharing session yang berlangsung di Mega Live pada malam ini. Dan saya mendoakan agar sentiasa apa orang kata Puan dirahmati dan sentiasa sales Puan itu meroket dengan lebih tinggi lagi Puan. Terima kasih. Dan saya harap nanti Terima kalau kasih, kita ada terima jodoh kasih. dan ada rezeki kita akan jumpa di luar sana. Okey Puan? Amin, amin. Saya sangat teruja nak jumpa. Jaga diri Puan, jaga kesihatan, jaga circle dan apa orang kata selamat maju jaya daripada saya dan tim Richwork. Assalamualaikum Okey, Puan. terima kasih. Waalaikumsalam. So, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana dengan sharing Puan Nur Syafiqah tadi? Dan saya percaya ada di antara anda yang sedang menonton mempunyai pengalaman yang sama seperti Puan Nur Syafiqah. Stuck, hutang banyak dan tak tahu macam mana nak mula. So saya harap dengan perkongsian Puan Nur Syafiqah tadi dapat memberi apa orang kata titik tolak atau merangsang diri anda untuk berfikir bagaimana kita nak overcome masalah yang ada. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, setiap masalah itu ada peluangnya, cuma anda saja yang harus fikir dan cari di manakah peluang itu. So tuan-tuan dan puan-puan, jaga diri, jaga kesihatan dan kita akan jumpa dalam sesi temu bual yang seterusnya. Assalamualaikum.